أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa taala menambah dan menggandakan lagi nikmatnya kepada kita sebagaimana yang dijanjikan. Kuliah Masjid Abidin pada malam ini ingin meneruskan lagi huraian kalam hikmat Al-Syeikh Ahmad Ibn Atta'illah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin disambung sikit lagi huraiannya itu ialah kalam hikmat yang ke-218, yaitu berkenaan dengan kata-kata Syekh Ibn Atta' Rubbama waradat alaikal anwaru fawajadatil qalba mahsyuwan bisuwaril athar fartahalat min haitsu nazalat farriq qalbaka minal aghyari tamla'uhu bil ma'arifi wal asrar. Yaitu ada kalanya datangnya nur hidayat Allah kepadamu, kemudian nur hidayat tadi tiba-tiba dia mendapati hati orang yang dikurniakan nur hidayah itu penuh dengan rupa-rupa makhluk. Rupa yakni gambaran-gambar makhluk dengan erti ingatan dan pautan terhadap makhluk yang menimbulkan keinginan dan kemahuan. Lalu nur berkenan itu akan lari atau keluar balik ke tempat asal dari mana tempat dia datang. Lalu kata Syekh, maka kosongkan hatimu daripada aghyar. Maka hatimu itu akan dipenuhi dengan makrifat dan rahsia-rahsia ketuhanan. Jadi seperti yang sudah dijelaskan pada kuliah yang lalu, kalam hikmat yang ke-218 ini, Syekh Ibn Atta' nak menjelaskan tentang hal yang berkaitan dengan nur hidayat Allah Subhanahu wa taala dan kelakuannya, keadaannya bila mendatangi kalbu atau hati seseorang itu. Jadi nur hidayat Allah Ta'ala ni pertama sekali, perkataan nur itu seperti yang sudah dijelaskan banyak kali, bahawa nur itu kalau diterjemah dalam bahasa kita dengan makna cahaya. Tetapi yang dimaksudkan penggunaannya oleh ulama tasawuf bukan cahaya seperti yang kita faham. Dia hanyalah bahasa simbolik, bahasa majazi saja, yaitu merujuk kepada hidayat Allah.
Jadi dia umpamakan, disamakan nur hidayat ini dengan cahaya dari segi fungsi dia tu. Sebagaimana cahaya dapat menerangi apa yang gelap, maka demikianlah nur hidayah itu. Dapat menerangi qalbu manusia daripada tidak tahu menjadi tahu, daripada tidak kenal menjadi kenal. Sebagaimana cahaya ni, bila dia menyuluhi suatu benda, hak dak nampak jadi nampak, hak dak tahu jadi tahu, hak dak can jadi can. Maka demikian juga nur hidayah itu. Maka bila kita membaca kitab-kitab tasawuf dan kita menemui penggunaan istilah nur ini, hendaklah kita faham. Dia bukan nur seperti yang kita faham. Bukan macam cahaya lampu, cahaya bulan, cahaya matahari, bukan cahaya itu. Tapi dia adalah hidayat yang diumpamakan seperti cahaya. Jadi kelakuannya, nur hidayat ini bila Allah Ta'ala kurniakan, iaitu perkara kedua yang perlu kita faham, bahawa Allah Ta'ala lah punca segala hidayat. Dialah yang memberi hidayat. Itu perlu menjadi keyakinan kita, bahawa tidak ada yang memberi hidayat melainkan Allah. Itu sebahagian daripada pengertian tauhid yang terangkum di dalam kalimat yang kita ucapkan, La ilaha illallah. Bahawa tidak ada yang dapat memberikan hidayat melainkan Allah secara hakikinya. Walau bagaimanapun, hidayat ini ada sebab-sebabnya. Hidayat ini ada wasilah-wasilahnya. Dan sekiranya, ini bab lagi sikit, supaya kita ni tak terkeliru dengan fahaman tauhid yang kata orang yang tak dihuraikan dengan baiklah, sehingga boleh membawa kepada salah faham. Kita kena faham hakikat tauhid. Tauhid ini meyakini tentang keesaan Allah kepada ketuhanan dia tu. Dan cabang perkara-perkara ketuhanan tu banyaklah. Maka antara cabang-cabangnya itu dinamakan tauhid af'al. Meyakini keesaan Allah pada apa yang berlaku pada makhluk ni. Bahawa segala apa yang berlaku pada makhluk ni, pembuatnya, pelakunya secara hakikinya adalah Allah. Semua itu kembali kepada kalimat yang selalu kita sebut, La hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan Allah, yakni dengan kehendak Allah, dengan kekuasaan Allah, dengan kurnia Allah dan sebagainya lagi lah. Itu kefahaman tauhid kita. Jadi perbuatan Allah Ta'ala ni banyak. Af'al ni yang disebut sebagai af'al, yakni perbuatan Allah ni. Maka antara sekian banyak perbuatan itu, cabang-cabang dia itu adalah perbuatan dalam hal memberikan hidayat. Jadi hidayat itu adalah salah satu cabang di antara perbuatan-perbuatan Allah. Apa yang berlaku pada makhluk ni, alam semesta ni, banyak sekali yang berlaku. Fenomena yang berlaku, hidup dan mati, senang dan susah, kaya miskin, iman dan kufur dan sebagainya, banyak yang berlaku ni. Untung, rugi, macam-macam, semua itu perbuatan. Bila sebut perbuatan, bila sebut bahawa dia adalah perbuatan, pembuatnya siapa? Maka secara hakikinya tidak ada yang melakukan semua itu melainkan Allah. Itulah yang dinamakan tauhid af'al. Menjadi salah satu cabang tauhid yang perlu kita faham baik-baik. Saya nak jelaskan ni, kita nak erek sikit, supaya kita nampak kaitan usuluddin dengan tasawuf ni kat mana. Supaya sepadang dia kat mana, jangan kita keliru. Tahu. Jadi itu perbuatan Allah banyak. Maka salah satu di antara apa yang dinamakan perbuatan Allah adalah hidayah. Memberi hidayat kepada seseorang. Jadi bila sebut memberi hidayat ini, dalam keyakinan tauhid kita, bahawa tidak ada yang dapat memberikan hidayat melainkan Allah. Tidak ada yang lain lagi. Secara hakikinya. Itu keyakinan tauhid kita. Walau bagaimanapun, hidayat ini ada sebab-sebabnya. Allah Ta'ala menjadikan sesuatu itu
banyak perkara dikaitkan dengan sebab musababnya. Dan semua itu kehendak ketentuan Allah. Hukum yang ditetapkan oleh Allah ada sebab musababnya. Cuma timbul persoalan sikit lah. Dan saya kena sebut acap kali supaya orang kita ni makna. Sebut lama-lama dia dah ingat. Kita ulang. Pengalaman kita lepas-lepas bila kita tersebut sekali ni, lama dah sebut, dah ingat sekarang. Dalilnya, bila kita jelaskan satu perkara, selesailah persoalan tu, lama ni timbul pula. Timbul pula. Mungkin kita dah ingat, ataupun mungkin macam-macam lah, terkeliru. Jadi saya rasa sekarang, saya nak ubah metod sikit. Nak ubah cara sikit. Persoalan-persoalan yang kita sebut dah dulu pun, bila sampai masa kita akan sebut sikit lagi. Ulang sikit lagi. Supaya lekat. Supaya tidak terkeliru. Baik, dalam persoalan hidayah ni, dalam keyakinan tauhid kita, tidak ada yang memberikan hidayah melainkan Allah. Itu hakiki keyakinan tauhid kita. Dan hidayah ini ada sebab-sebab dia yang membawa kepada hidayah ini. Persoalan yang timbul sikit di sini, dan di sini dah tempat kekeliruan yang menyebabkan berlaku salah faham. Bukan sekadar salah faham, salah hukum. Salah hukum. Dan menakutkan, berbahaya sekali. Isu ni, tapi saya kait sikit lah daripada syarah hikam ni. Tapi tak lagi jauh, dia kait dekat juga. Adalah kaitannya juga. Iaitu tidak menjadi kesalahan bila kita menamakan sebab itu sebagai pemberi hidayah juga. Asalkan kita faham bahawa pemberi hidayah sebenar hanyalah Allah. Adapun makhluk ni memberi hidayah atas makna dia menjadi sebab kepada hidayah. Tapi tak salah kita namakan dia sebagai pemberi hidayah. Kerana kekeliruan dalam memahami perkara inilah yang menyebabkan timbulnya masalah. Timbulnya baru-baru ni, benda ni lama dah orang putar, dia putar alang dah. Dia putar semua, putar. Kan lama sejak tubik balik. Iaitu isu yang berkaitan dengan salawat yang orang kita amalkanlah, salawat syifa tu. Kerana kekeliruan dalam memahami aspek inilah yang menyebabkan setengah daripada sahabat-sahabat kita ni, minta maaf lah saya sebut terang-terang lah, yang cenderung atau terpengaruh ataupun mendekati faham Salafi Wahabi ni, menuduh amalan itu sebagai syirik. Kerana tak boleh nak jelas, tak boleh nak beza dalam bab ni. Keliru dalam bab ni. Sebab apa saya kata demikian? Contohnya dalam bab hidayah. Al-Quran sendiri memberikan kita pedoman. Dalam bab hakikat pemberi hidayah ni, kita akan jumpa pada firman Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak dapat beri hidayah kepada orang yang kau kasih. Sebab apa? Kerana pemberi hidayah itu hanyalah Allah. Itu hakikinya, tauhidnya, akidahnya. Tak ada lah pemberi hidayah. Sehingga Nabi Muhammad sendiri pun tak boleh beri hidayah. La tahdi man ahbabta. Engkau tidak dapat beri hidayah kepada orang yang kau kasih sekalipun. Sebab apa? Kerana hidayah itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah sebahagian daripada ketauhidannya itu. Tetapi kita tengok pula kepada ayat lain. Ayat Al-Quran ni bukan bila kita tengok atas ayat tu, memang semabur lah kita ni. Kita tengok juga ayat-ayat lain macam mana. Dalam bab yang sama ni macam mana Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala, Al-Quran juga menyebut, menisbahkan hidayah ni kepada sebabnya itu. Kalau dalam ayat ni Al-Quran menyatakan engkau wahai Muhammad tak dapat beri hidayah. Tapi ayat lain mensabitkan pula engkau Nabi Muhammad ni boleh beri hidayah. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan engkau ni wahai Muhammad dapat beri hidayah kepada jalan yang lurus. Hak pertama tu la nafi, la panjang sikit. La tahdi, la je. Baca dekat-dekat semabur. Orang tahu bahasa Arab dia tahulah. Kalau hak pertama tu la panjang sikit. Wa innaka la tahdi, tidak dapat. Ayat ni pula wa innaka la tahdi, la baca pendek. La tahdi, lam ini lam takkid. Hak pertama tadi la nafi, orang panggil orang ngaji Arab lah.
Yang kedua ini lam takkid, engkau betul-betul dapat beri hidayah ke jalan yang lurus. Jadi ayat ni menafikan, ayat kedua ni mensabitkan. Hak mana sebetul? Hak mana sebetul? Dua-dua ayat Quran belaka. Maka hendaklah kita faham, ayat yang menafikan hidayah itu adalah merujuk kepada ayat hakikat, hakiki sebenar, bahawa tidak ada yang memberi hidayah melainkan Allah. Adapun ayat yang mensabitkan hidayah kepada Nabi itu merujuk kepada sebab. Nabi Muhammad ni menjadi sebab kepada orang dapat hidayah. Menjadi sebab. Dan menisbahkan hidayah kepada sebab itu tidak salah. Asalkan kefahaman tu kita betul. Bila kita kata Allah memberi hidayah, kita fahamlah Allah tu hakiki yang sebenar. Bila kita Nabi Muhammad memberi hidayah, kita fahamlah dia adalah sebab saja. Dan tidak salah. Maka di sinilah timbul kekeliruan dalam memahami salawat syifaat tu, sehingga dituduh sebagai mengandungi ajaran syirik. Masya Allah. Ini amalan ulama-ulama kita sejak dari dulu. Berarti kalau kita letak syirik, ramai alim ulama kita terlibat dengan syirik belaka. Masya Allah. Ini bukan tuduhan yang ringan, ni berat benda ni. Melibatkan iman orang ni, keyakinan orang. Puncanya tak apalah, saya lekong sikit. Lama-lama kita kata lama, kita pulah sikit. Bila salawat tu menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub, baca bagi bawah tibbil qulub tu. Wahai Tuhan kami, wahai Tuhanku, bersalawatlah ke atas Nabi Muhammad, penyembuh kepada hati. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdan. Bukan saja penyembuh kepada penyakit qalbu, penyakit rohani, tetapi juga afiah, penyembuh kepada penyakit badan zahir ni. Itu disifatkan kepada Nabi Muhammad kalau baca bagi bawah ni, tibbi ni. Jadi sifat di sinilah dipahami oleh setengah orang, dia kata ini syirik. Sebab apa? Kerana menisbahkan perbuatan penyembuh ini yang merupakan urusan Tuhan ni kepada manusia. Tu dia. Tu bendanya. Padahal harus kita mensifatkan itu atas kefahaman dia menjadi sebab. Tidak salah. Bukan saja sembuh tak sembuh ni, hidup dan mati pun boleh nisbah. Kita sendiri dalam keyakinan tauhid kita, yang menghidupkan itu hanyalah Allah. Al-Muhyi, dialah yang menghidupkan. Itu juga sebahagian dari af'al, sebahagian daripada pengertian tauhid af'al, keyakinan kita tentang perbuatan Allah ni adalah bahawa dialah yang menghidup dan mematikan. Kerana fenomena alam ni berlaku banyak perkara, antaranya hidup dan mati. Ni kejadian yang berlaku ni. Dah hidup mati tu siapa yang melakukan? Dalam keyakinan tauhid kita bahawa semua perkara yang berlaku pada makhluk ini pembuatnya satu je, iaitu Allah secara hakikinya, dengan sebab yang berbagai-bagai lah. Maka salah satu daripada cabang-cabangnya itu, sebagaimana tadi hidayat tadi, maka hidup dan mati ni salah satu cabang di antara tauhid af'al ni, dengan arti menjadi kewajipan kita, menjadi keyakinan kita, meyakini bahawa tidak ada yang menghidup dan mematikan melainkan Allah, sebagai salah satu daripada cabang tauhid af'al. Tapi kita tahulah hidup dan mati ni ada sebab musabab dia. Sebab dia pula macam-macam ragam sebab-sebab dia tu. Jadi persoalan sekarang, bila kita menisbahkan perkara hidup dan mati ni kepada sebab ni, salah ke tak? Boleh ke tak? Sama macam tadi juga, tidak menjadi kesalahan kalau kita faham benda tu dengan kefahaman yang betul. Tengok contoh macam mana. Kalau tentang Allah Ta'ala, huwa yuhyi wa yumit, jelas dialah yang menghidup dan mematikan. Jelas secara hakikinya Allah lah yang menghidup dan mematikan. Baik. Lalu bagaimana pula dengan kita dengar itu satu ayat? Bagaimana pula kalau kita lihat kepada ayat yang lain? Di dalam Al-Quran dinyatakan, kita tahu mukjizat menghidup dan mematikan ni melibatkan antaranya Nabi Isa AS. Kita tahu, kita ambil ayat senang, orang nampak, orang tahu belaka. Semua orang tahu bahawa Nabi Isa ni menghidupkan orang mati. Tak ada orang sangka benda ni. Dah boleh tak kita nak kata gitu? Nabi Isa menghidupkan orang mati. Boleh tak kata gitu?
Tak boleh apa kita sebut sama dah. Kita mengaji kitab pun Nabi Isa menghidupkan orang mati. Kita sebut tapi tak ingat, kita tak ingat. Kita sendiri yang sebut Nabi Isa menghidupkan orang mati. Dah itu dianggap berlawan dengan akidah dah. Syirik dah perkataan tu. Kalau syirik kena robah semula buku-buku tulis tu. Antara mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang mati. Dia menghidupkan dia. Jadi sekarang, jadi perkara seperti itu tidak salah menisbahkannya kepada sebab itu dengan kefahaman yang betul. Sebab itu dalam Al-Quran menyebut ungkapan Nabi Isa sendiri. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Aku menyembuhkan penyakit sopok, penyakit gilin, penyakit sopok, penyakit itu. Dan aku menghidupkan orang yang mati. Nabi Isa sendiri kata, aku menghidupkan. Dia tak kata Allah. Dia menghidupkan. Tapi kita fahamlah bila Nabi Isa kata aku menghidupkan tu, maksud aku dengan kurnia Allah kepadaku menjadi sebab hidupnya orang mati ni. Dan bukan dengan kekuasaan aku, dengan kekuasaan Allah, tapi berlaku dengan sebab aku. Dan tidak salah menisbahkan perbuatan itu kepada perkara yang berkait itu, tidak salah. Dengan nas Al-Quran. Jadi kalau kita kata menisbahkan perbuatan ni, kita tahu menghidup memati itu kerja Allah Ta'ala. Nisbah kepada makhluk tak boleh. Batal, rosak akidah, rosak itikad. Dah ayat ni kita nak buang kat mana? Nak buang kat mana ayat ni? Wa uhyil mauta. Aku menghidupkan orang mati, kata Nabi Isa. Aku. Tapi biiznillah. Fahamlah bahawa semua ni berlaku dengan izin kehendak Allah, kekuasaan Allah. Tapi dia tak salah menisbahkan kepada pembuat itu sebagai sebabnya. Tidak menjadi kesalahan. Maka balik kepada salawat syifa pun serupa jugalah. Bila kita kaitkan penyembuh tu pada Nabi Muhammad, atas kefahaman menjadi sebab kepada kesembuhan. Samalah perkara tu. Tapi bila keliru perkara ni, timbullah canggah tu. Kalau kilah tu rengang-rengang boleh tahan. Oh, salah, tak tepat, boleh tahan lagi. Ni melibatkan perkara iman dan kufur. Syirik. Jadi orang mengamalkan tu berarti rosak akidah dia. Batal iman dia, syirik. Ini bukan rengang, kerja rengang ni. Itu saya sebut. Kita sebut acap kali jangan kena faham-faham benda-benda ginilah. Jadi kita sebut semua ni kena peringat. Sebab kita dengar, saya terpaksa sebut acap kali tu sebab ada rungutan-rungutan lah. Sehingga setengah orang tu dia ragu dah. Dia amalkan salawat ni bertahun-tahun dah. Dah kalau gitu saya ni batal iman lama dah. Dia rasa gitulah. Waktu satu hal dah tu. Dah kalau gitu amalan ibadah yang kita buat sebelum ni tak pakai sebab batal duk amal benda ni bertahun-tahun ni, 10 tahun dah amal salawat ni. Berarti batal iman. Kalau dia anggap benda tu membawa kepada syirik dan kufur. Dah selama ni kita duk semayang duk pakai belaka lah ke mana? Kerana batal iman, kerana amal salawat ni. Rosak, kufur, syirik. Ni kena jaga-jaga. Sebab masalah mensyirikkan orang, membid'ahkan orang ni jangan mudah-mudah. Lebih-lebih lagi isu tu isu khilaf dan antara ulama. Ada dalil, ada hujah yang sesuai dengan kaedah pengujahan syar'inya. Kita tengok-tengok. Baik. Jadi kita lekuk jauh sikit masa ni dah. Apalah. Sebab ada setengah tu takut nak amal salawat ni. Bila dengar syirik ni, takut tak setara, tak amal setara. Amal bertahun-tahun berhenti terus. Kenapa? Takut terlibat dengan syirik. Satu hal juga tu. Tak apalah. Waktu boleh tahan lagi, hak tadi tu. Dia berasa dia macam imam dia batal lama, dah semayang bang lama ni guna tu. Dia ragu habis tentang diri dia. Baik. Kita terbabah jauh sikit tak apalah. Jadi maka demikianlah kita faham tentang masalah akidah tauhid inilah berkait dengan hidayah ni. Baik, balik kepada bahasa asal kita, hidayah Allah Ta'ala ni ada sebab musabab dia. Ada kaitan-kaitan dengan makhluknya. Maka orang yang mengamalkan amalan tertentu adalah kaitan dengan hidayahnya. Dan itu kita tak nak fokus di situlah pada perkara ini. Cuma kita lekok dulu sikit. Apa yang nak diberitahu fenomena yang terjadi pada manusia yang dapat hidayah ni.
yang dapat hidayah. Jadi hidayah Allah Ta'ala ni dia banyak cabang. Ada hidayah yang membawa kepada iman dan kufur. Tak ada hidayah, maka dia orang yang kafir, orang yang kufur kepada Allah. Ada hidayah jadi mukmin. Kemudian cabang-cabang hidayah juga ni yang menentukan darjat-darjat iman. Hak tadi menentukan antara iman dan kufur. Ada hidayah, mukminlah dia. Tak ada hidayah, kufurlah dia. Kemudian ada juga hidayah-hidayah ini yang menentukan darjat-darjat iman dia tu. Yang mukmin tu pula taraf iman dia berbeza-beza. Dan yang menentukannya itu juga bergantung pada hidayah yang sampai kepada dia. Kalau kita kok, kalau orang bandingkan mudah main loteri lah, loteri. Transformer tu. Ada loteri, nyalilah lampu. Terang tak terang, kok banyak sikit lagi tu, besar sikit tu terang lagi. Slow sikit, kurang sikit. Tapi adalah cahaya tu, sebab sambung lah tu. Hak tak sambung, gelap terus. Tu bandingkan. Tak sambung pula macam-macam gagang. Sikit banyak aruh dia tu. Aruh terang, teranglah. Kurang sikit, kelabulah. Maka hidayah pun macam tu jugalah. Jadi ada hidayah yang membawa kepada iman dan kufur. Maksudnya ada hidayah, mukminlah. Tak ada hidayah, kufurlah dia. Kemudian ada yang menentukan tahapan keimanan dia tu. Hidayah belakang. Jadi apa yang dibicarakan sekarang ni adalah mengenai hidayah yang menentukan tahap keimanan dia tu. Mukmin tetap mukmin dah. Maka dikatakan di sini, ada kalanya nur hidayah Allah Ta'ala ni, saya sebut macam ni, saya takut orang tersalah faham. Dah baru datang nur hidayah. Dah sebelum ni dia kufur, tidak mukmin. Jangan baca kot tu. Ni bukan bab tu. Ni bab orang yang mukmin dah ni. Datang hidayah lagi, hidayah jenis mana? Hidayah yang menentukan tahap iman dia tu. Kelah iman dia kelah mana? Maka hidayah selanjutnya itulah yang akan menentukan tinggi atau rendah tahapan iman dia tu. Dalam atau tohor makrifat qalbu dia tu. Ni yang dibicarakan. Jadi jangan salah faham. Jadi bila datang nur hidayat ini atas diri yang sudah terima hidayat mukmin ini, maka datang hidayat ini, hidayat tambahan ini yang sepatutnya menjadikan iman dia semakin tinggi, semakin kuat, yang menjadikan makrifatnya semakin dalam, sepatutnya begitu. Tapi nur hidayat ni mari sekejap aja, bahkan dia keluar semula. Maksudnya ada kali seseorang tu merasai kekuatan keyakinan dia, tapi tak tahan lama. Kadang-kadang dia rasa kefahaman yang mendalam terhadap Tuhan, bertambah keyakinan, kehalusan yakin dia tu terasa, tapi tiba-tiba tahu, rengang, tak kuat, tak tahan lama. Kau mana tu? Masalahnya kat mana tu? Ini nak khabar ni. Kita ni kalau tak tahu tempat penyakit, nak pergi kat mana? Kena tahu tempat penyakit ni dulu. Motosikal, tempat rosak tak tahu, nak kobek kat mana? Nak kobek kat mana? Kena tahu tempat penyakit dia tu. Demikian juga fenomena yang berlaku ni. Sebab apa kita ni kadang-kadang mari semangat, kadang-kadang lemu, kadang kuat keyakinan, kadang-kadang faham molek, kadang-kadang jadi kelabu. Ke mana jadi itu? Ni tengok ni. Bendanya. Jadi kata Syekh, dia kata bila nur hidayah tu masuk ke dalam hati, lalu mendapati hati itu penuh dengan suaril asar. Apa benda suaril asar ni? Suar ni rupa gambar orang. Asar ni makhluk, gambaran makhluk banyak duduk dalam. Dah berarti semua ni. Otak kita ni dia nak lagi, dia gambaran makhluk, dia nak lagi. Dia tak ada, otak kita kosong, tak ada. Jadi ingatan ni tu menjadi isi kepada fikiran kita, perasaan kita. Itu tidak dimaksudkan. Tak nak lagi dah kita ni. Kalau tak ada benda, meleng kita, tak ada benda. Mesti ada gambar kan? Macam-macam dalam otak kita ni. Itu tidak dimaksudkan. Yang dimaksudkan di sini, iaitu gambaran-gambar makhluk dengan ingatan-ingatan terhadap makhluk tu yang mencengkang kalbu, yang menimbulkan keinginan dan kemahuan ke arah benda tu. Itulah yang dikatakan sebagai rupa-rupa makhluk yang menjadikan nur bila masukkan dia keluar semula. Yang kalbu kita ni banyak ingatan makhluk, ingatan terhadap makhluk dengan penuh keinginan, keberahian dan kesukaan. Apa yang disebut, kalau guna bahasa lain kau panggil syahwat, nafsu keinginan. Keinginan kalbu kita tu.
terhadap dunia, bermacam-macam gambaran dunia itu. Dia benda ni berkait dengan ingatan. Kemahuan ni dia kait dengan ingatan. Ada ingatan dulu baru mari kemahuan. Nafsu manusia pun gitu juga. Ia mari timbul nafsu tu bila ada ingatan. Dan sebab apa kita berasa sangat nak makan rojak keling ni? Sebab teringat mari ingatan rojak keling ni. Ia tak ada dok mari nak makan rojak keling gitu. Ia tak ada mari gitu tu. Ia mari dulu dia paling ingat ni. Duk ingat mari berasa nak teringat. Dia mari ingatan dulu. Itu panggil suar, gambaran. Gambaran yang mencengkang kalbu kita, lalu menarik keinginan kita tu, kemahuan kita. Ada kalanya menarik, bila gambaran ni banyak dah lalu kuat dah lalu, dia akan menarik kemahuan kita tu, ada kalanya kadang-kadang ke arah keburukan dan kejahatan. Sebab apa orang merokok? Saya tanya orang. Sebab apa merokok? Cari nahah? Tak. Bodoh sangatlah orang merokok cari nahah. Dia merokok ada benda yang nak tu, dia cari. Ni nampak sela-sela tu, nampak sela-sela sekeping, nampak banyak. Nampak ni. Ni dengan benda ni mari gambaran ni, boleh buat macam-macam ni. Ada ketah ni je. Boleh buat macam-macam lalu. Mari mikir macam-macam. Boleh beli tu, boleh beli ni. Timbul keinginan, kemahuan. Bila timbul kemahuan keinginan tu nak oleh kerana tak ada ni, naklah benda tu biar boleh. Nak tu kita pergi cari. Nak cari tu cara macam-macam. Cara halal pun ada, cara haram pun ada. Cara molek pun ada, cara uduh pun ada. Tak jumpa cara molek, lalu cara uduh. Tu dia. Kiahlah, benda-benda lain gitu belaka. Gitu belaka. Melibatkan makhluk ni, gitu belaka. Itu melibatkan duit, melibatkan orang, melibatkan harta benda. Pattern serupa je. Dia mari ingatan tu dulu, ingatan ni mari teringat. Kat mula cari jalan. Mari teringat kemahuan. Bila kemahuan tu kita nak benda tu, bila nak tu cari jalan. Jadi bila tarikan benda tu kepada perkara berkenaan menyebabkan kita lalu jalan yang salah, itu nafsu syahwat yang dilarang. Jangan kita faham nafsu syahwat ni nafsu seks saja je, jinsiah saja je. Itu sebahagian je. Benda-benda lain itu semua dimasukkan sebagai nafsu-nafsu. Tengok, baik buruk dia tu, dia terik kita ke mana? Kemahuan itu. Jadi, benda kekah ni semua ni lah yang sebenarnya yang menghalang kalbu daripada menerima hidayat. Ni, tarikan. Hidayat Allah Ta'ala menarik kalbu kita untuk meyakini bahawa Allah Ta'ala lah maha pengunia, maha pemberi. Dialah yang mentakdir itu dan ini. Itu hidayat. Kalau tak ada gambaran lain, dia akan bagi keyakinan tu. Bahawa masing-masing dengan rezeki masing-masing. Apa-apa yang dapat tu dengan qadar masing-masing. Itu keyakinan tauhid. Tapi bila ia mari gambar, gambar hok ketah tadi tu, gambar rumah macam-macam. Sebelum ni saya kadang-kadang suka hati dengar orang buat tamsil lah. Bila mula-mula teringat kepada takdir Allah, teringat kepada ketentuan Allah rezeki masing-masing. Masa tu kalau ngatik kat bekas sebeh lah, cara paut sebeh yang sikit lah, paut tang belakang ni. Subhanallah, subhanallah. Ataupun alhamdulillah, paut sebeh tu, paut tang belakang. Tapi bila dimari gambar ketah-ketah tu, ketah ada gambar orang tu. Ketah ada gambar orang, gambar ni mari. Maka timbul keinginan. Bila kuat keinginan, dia menimbulkan tamak. Nak cari, nak suruh boleh juga ke mana-mana pun. Kemudian bila tengok benda tu boleh ke orang, kita akan jadi deki ke orang pula. Bila kita boleh banyak kita, dia mari sombong pula. Tu cabang-cabang dia mari belaka tu. Masa tu sebeh pun gaya lain dah lah. Tolak ke depan pula lah. Gaya bilang sebeh ni. Kalau sebelum ni main tarik ke belakang, ni main tak ke depan pula ni. Maksud saya bilang bitih lah, maksud saya. Dia mari. Kemahuan tu, berpunca kemahuan tu. Mulalah. Tengok ada nak, kemahuan tu tinggi. Jadi tamak. Tengok jalan nak dapatkan. Ada jalan lurus, ada jalan bekok. Jalan lurus speed. Tak nak lalu. Dia bahan jalan bekok pula dah. Habis punah jalan. Semua ni punca je mari gambaran. Itu suarul akwan.
Rupa gambaran tu mari dalam fikiran dia tu. Lama kan melekat. Yang nekat pakai dalam. Yang makan. Dan yang makan tu lah menjadikan nur hidayah Allah Ta'ala tu keluar balik. Sepatutnya timbul dalam hati kita takdir Allah, ketentuan Allah, pembahagian Allah. Ia tergelang habis tu dah. Nur tu kanjar balik. Bahasa kanjar ni kau ibarat kau sebenarnya bahasa kanjar ni kurang tepat juga. Cuma tapi Syekh ni nak khabar hidayat tambahan tadi tu. Ingatan itu jadi lupa kan duduk teringat ke benda-benda tadi tu. Itulah yang menjadikan kalbu manusia ini hilang kemanusiaan keyakinan dia. Keyakinan tauhid dia. Sebab apa? Punca ni suwarul asar. Gambaran-gambaran makhluk ni tercorok kuat dalam fikiran dan hati, menimbulkan keinginan, kemahuan, lalu menimbulkan nafsu, hawa nafsu, maka menarik manusia ke arah tu. Maka di sinilah apa yang dikatakan dalam apa yang diriwayatkan, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Gila dunia tu adalah kepala kepada segala kejahatan. Inilah punca dia. Jadi lupa habis dah. Bahagian takdir pemberian tak ada dah. Dan mari tamak ni hilang belaka dah. Rezeki orang ni tak ada apa dah. Dan mari tamak, mari gila, mari gila ni, nyakit gila ni. Habis dah. Pemberian Allah ke nikmat Allah tak ada dah. Lupa habis tergelang. Ni dia. Bukan berarti hilang iman, tidaklah. Hilang kesedaran kalbu ni. Nur inilah yang dibicarakan ni oleh Syekh ni. Tergelang habis benda tu. Kerana apa? Kerana dia mari haru dia benda-benda ni. Sebab dia nak tidur malam. Dan dia mari dia nak tidur malam. Kakak ni. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada musibah ini. Itu. Sebenarnya bukan benda payah. Bukan benda yang susah nak diberitahu. Bendanya mudah sangat je. Cuma jadi pedoman kita lah. Dan nak boleh ni taklah mudah sangat. Tapi taklah payah sangat. Nampaklah laluan tu. Nyakit kat mana. Nak berobat ke mana. Maka sebab itu obat yang paling berkesan menurut ulama tasawuf menekuni zikir yang teguh ke dalam kalbu, yang mencabut ingatan-ingatan ni dari kalbu kita. Barulah cabut. Kalau tidak dia mari ingatan dia terik ni. Dia terik. Bila kalbu basirah kita ni, mata hati dia terik ke arah tu, pandangan ke arah makrifat Allah dengan sendirinya dia akan lari ke lain. Bukan hilang makrifat, tapi kalbu kita dah tengok dah kepada hakikat makrifat dah. Hakikat ketauhidan dah tengok dah. Dia akan tengok ke benda-benda tadi dah. Lupa habis tauhid. Maka manusia akan hilang lemah keyakinan, hilang kemanisan ibadah, hilang kemanisan keyakinan dia, beragama dia dan sebagainya. Tawar jadi tawar. Ni bendanya. Punca dia. Suwarul asar. Maka sebab tu di penghujung kalam hikmat ni Syekh memberi pedoman kepada kita semua sebenarnya. Hak ni untuk kita semua ni. Bukan kita nak dok tunjuk ke orang tu, tunjuk ke orang tu. Sebenarnya untuk kita faham, inilah kenyataannya. Maka Syekh beri pedoman kepada kita, farigh qalbaka, kosongkan hatimu. Syekh tak suruh buang milikmu tu, jangan begitu. Farigh qalbaka, kosongkan kalbumu itu. Yang ingatan-ingatan yang mencengkam kalbu tu, kau kikis, kau buang dia. Tapi yang menjadi milik di tangan itu kekalkanlah. Dia tidak ada masalah waktu tu. Waktu tak ada masalah. Pemilikan yang kita ada, harta yang kita ada, duit yang kita ada, rumah yang kita ada, geran tanah yang kita ada, itu tidak timbul masalah. Itu tak timbul masalah. Yang timbul masalah ni bila ingatan dia tu mari. Maka Syekh suruh kosongkan kalbumu, yakni bersihkan ingatanmu itu daripada pengaruh-pengaruh itu. Hak duduk situ biar situlah. Jangan gitu hok pula kata, pergi start bro, sumbak dalam sungai. Ada ganggang tanah pergi bakar belaka. Jangan buat pasal itu. Itu tidak akan merawat penyakit ini. Dia akan merawat penyakit ini. Tapi kosongkan kalbu. Macam mana nak kosongkan kalbu? Itu ada kalam hikmat lain. Cuma sayangnya kalam hikmat untuk mengosongkan hati ini duduk depan dah. Lajak dah. Tak apalah, nanti ujung-ujung bila kita jumpa kita ulang balik pula. Kosong kalbumu minal aghyar, yakni daripada pengaruh-pengaruh makhluk tu. Ingatan-ingatan tu. Sehingga manusia akan tenteram dengan pemilikannya. Pada waktu itulah apa-apa yang kita miliki menjadi ladang untuk akhirat. Pada waktu itulah apa-apa yang kita miliki itu menjadi jambatan kepada akhirat. Pada waktu itu.
Jadi yang akan menjadikan pemilikan kita itu bermanfaat atau tidak, ukurannya sejauh mana kita berjaya membuang kakah ni dari dalam hati. Kalau kakah ni banyak dalam hati, maka dia akan memesongkan perjalanan hidup kita. Tapi kalau kita berjaya membersihkannya itu, maka dia akan memandu kita, memberi pedoman kepada kita, sehingga pemilikan-pemilikan kita itu bermanfaat kepada kita. Menjadi ladang untuk kita cucuk tanam, kita akan ambil hasil dia di akhirat. Dia akan menjadi jambatan kepada kita untuk kita lalu untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Sebab tu kata Syekh Abdul Qadir, letakkan pemilikanmu itu di tangan, tapi tidak di hatimu. Nescaya ia tidak akan memudaratkan kamu. Itu kata Syekh Abdul Qadir. Jadi Syekh Abdul Qadir sebagai mewakili ahli-ahli tasawuf yang lain juga, dia tidak menganjurkan kita buang dunia tu. Tetapi berusaha untuk jangan sampai dia mengisi kalbu. Maka adalah cara dia tu, adalah manhajnya tu yang akan didetailkan. Baik. Kemudian sekiranya kita berusaha untuk mengosongkan dan membersihkan kalbu minal aghyar ini, daripada pengaruh-pengaruh makhluk yang bermacam-macam ni, apa yang akan berhasil? Maka kata Syekh Ibn Atta, tamla'uhu bil ma'arifi wal asrar. Hatimu akan dipenuhi dengan makrifat. Hatimu akan dipenuhi dengan rahsia, yakni rahsia memahami tentang hal-hal ketuhanan yang mana mereka tak nampak mata, tapi nampak pada pandangan kalbu. Kalbu kita akan nampak hal-hal ketuhanan yang ada di sebalik alam semesta ni. Apa yang tak nampak dengan mata kasar kita ni, awak nampak dengan mata kasar, pekerjaan awak zahir ni je. Di belakang semua tu, semua tu. Ni kita ni, orang ni lelaki, orang ni puang, rupa gitu, rupa gini. Ingat benda tu jadi gitu je. Di belakang tu dia ada rahsia dia tu, yang mengatur semua tu. Orang ni sebab apa, orang ni tinggi, orang ni rendah. Saya tanya tuan dia mesti nak benda lain. Hak jenis pendek, tak mau pendek, nak tinggi. Hak tinggi lonjong tak lalu, payah kau nak jalan, nak pendek pula. Manusia ada benda tak kenang, tapi jadi juga nak kata apa. Terus sebab apa jadi gitu tu? Kena faham rahsia di sebalik alam semesta ni. Jadi hak boleh nampak tu ni. Hak nampak dengan mata hati tu rahsia orang panggil. Hak tak nampak dengan mata kasar. Tapi nampak dengan mata keyakinan dan kalbu, makrifat, faham hati tu. Itu panggil rahsia-rahsia tu. Sebahagian daripada makna rahsia. Banyak lagi istilah rahsia dan tasawuf ni. Banyak luar. Maka salah satunya iaitu apa yang diperoleh oleh kalbu kita yang berupa keyakinan dan kefahaman terhadap rahsia ketuhanan Allah. Itu juga sebahagian daripada rahsia. Jadi bila berjaya mengosongkan kalbu daripada aghyar ni, maka akan dipenuhilah dengan makrifat dan rahsia. Baik, kita tengok terjemahan dia. Baru nak tengok terjemahan sikit, huraian terjemahan. Baik, nur ilahi ada kalanya datang ke hati, tetapi ia merasa tidak ada tempat, tak ada tempat dia. Sebab apa? Kerana tempat asalnya. Yang di tempat itu telah terjemahan ini tergantung. Ia mendapati kadang-kadang nur ni dikurniakan Allah ke dalam hati, tapi tiba-tiba dia mendapati tak ada tempat. Sebab apa? Tempat itu sudah diisi dengan benda lain. Lalu dia balik pada asalnya. Jadi terjemahan dalam kitab saya ini dah tergantung sikit. Jadi mana-mana yang baca tengok ada apa nak faham tu, ada benda tertinggal lah tu. Baik. Maka oleh sebab demikian, tergantung tadi tu ayat sebelum tu. Maka oleh sebab demikian, maka bila engkau ingin mendapatkan nur ilahi, pedoman ni. Kalau kita ada hasrat, ada kemahuan nak dapat hidayah Allah, nak dapat petunjuk Allah, pedoman yang kita nak ni, hendaknya engkau kosongkan hatimu, yakni bersihkan hati kalbu kita tu dari keduniaan. Bukan bersihkan pemilikan kita daripada miliknya tu, tapi bersihkan kalbu kita tu daripada pengaruh-pengaruh ingatan, kemahuan terhadap keduniaan. Dan segala sesuatu selain dari Allah. Ini tinggilah. Kalau berjaya membersihkan kalbu dari sesuatu yang lain dari Allah, ini tahap sufi yang tinggilah. Sebab tu seorang sufi ni, ahli makrifat ni,
tahap ketinggian dia, kita nak tahu tinggi tak tinggi, sejauh mana hati dia itu dapat dikosongkan daripada sesuatu yang lain daripada Allah dalam keyakinan dia itu. Itu ukuran dia. Perincian dia luas lah. Akhirnya hikmat ini, kata Syekh ini, sama dengan hikmat yang berbunyi, yakni hikmat dalam yang kedua atau 18 ni, dia agak sama dengan kalam hikmat yang lain yang disebut pada tempat yang lain, yakni sebelum ni lah. Bagaimana akan terang hati sedang gambar-gambar keduniaan masih lekat dalam cermin hatinya. Jadi kalam hikmat Syekh Ibn Athaq yang kedua atau 18 ni sebenarnya ada perkara yang lebih kurang telah disebut sebelum ini, iaitu apa yang diterjemahkan tadi itu. Kesimpulannya bahawa yang menjadikan kalbu manusia ini tidak dapat menerima nur makrifat, sehingga makrifatnya menjadi lebih mendalam, keyakinannya menjadi lebih kuat, cita rasa zuk hatinya itu, pautan hati dengan Allah menjadi tak kuat, menjadi lemah. Puncanya kerana kalbunya itu banyak dihinggapi oleh ingatan-ingatan terhadap perkara-perkara keduniaan yang berlebihan. Oleh kerana sudah sampai isyarat ni, kita berhenti setakat ini dulu, dan insya-Allah akan bersambung huraian ini pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.